Buletin Didik 7 Julai bersama saya Nur Alifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendigitalan dalam pendidikan bukan lagi pilihan tetapi keperluan, terutama selepas negara dilanda pandemik COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata penerimaan pendigitalan dalam pendidikan lebih cepat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru Kementerian Pendidikan juga berhasrat untuk melahirkan murid fasih digital dan mahir selaras dengan hasrat kerajaan yang ingin memperkembangkan revolusi industri IR 4.0. KPM turut melihat pendigitalan menjadi sebahagian daripada inovasi untuk pedagogi, pengajaran dan pembelajaran PDP selain memperkasa sistem pentadbiran sekolah. Kita bercakap tentang pendigitalan dalam konteks penyediaan jadual sekolah. Kerana apabila kita bercakap tentang penyediaan jadual sekolah selama ini, apa yang dilaksanakan di sekolah adalah ianya dibuat oleh secara sama ada secara manual oleh penolong kanan pentadbiran ataupun ianya dibuat menggunakan sistem yang dibina oleh vendor yang berbeza. Jadi kita telah membuat ketetapan bahawa KPM akan membina satu sistem bagi membolehkan semua sekolah seluruh negara masukkan maklumat yang diperlukan, berapa guru, mata pelajaran dan sebagainya. Maka sistem tersebut akan membantu sekolah membina jadual waktu dan memudahkan tugas-tugas penolong kanan pentadbiran tadi. Perkara itu disampaikan oleh Datuk Dr. Razzie selepas menghadiri Anugerah Penggunaan Digital dan Teknologi Duta di Ibu Negara. Hadir sama Timbalan Pengarah Sektor Dasar, Perancangan dan Penyelidikan, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Saiful Hasnan Abdul Hamid serta Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali. KPM juga dalam peringkat akhir membina sistem lebih teratur dan selaras untuk guru menyediakan laporan PDP kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Melalui sistem itu, guru tidak lagi terbeban untuk menyediakan laporan dengan format atau sistem berbeza kepada PPD dan JPN. Sementara itu, projek inovasi yang dihasilkan guru dan pelajar seharusnya diperkembangkan dan dikongsi dalam dunia pendidikan. Ini kerana ia bukan sahaja membantu proses pengajaran dan pembelajaran, malah boleh memudahkan pengurusan sekolah. We don't stop here. Saya nampak ada anugerah inovasi itu, anugerah inovasi ini tidak ada makna sekiranya inovasi itu kekal di situ. Inovasi ini adalah sesuatu yang perlu dikongsikan bersama. Bukan sahaja dalam konteks inovasi pelaksanaan business proses, tetapi juga inovasi dalam pendidikan. Sebab itu dalam proses transformasi pendidikan ini, dalam konteks kita memperkasakan pentaksiran bilik darjah, saya sentiasa tekankan kepada perlunya lebih banyak inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui Anugerah Penggunaan Digital dan Teknologi Duta, 19 kategori dipertandingkan disertai murid, guru PPD dan JPN. Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah Johor dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah telah menerima Anugerah Khas Pendidikan Digital Peringkat Kebangsaan. Pengiktirafan itu membolehkan kedua-dua sekolah membawa pulang wang tunai RM6,000 berserta trofi. Duta memberi penghargaan dan pengiktirafan tertinggi terhadap komitmen murid, guru dan pemimpin pendidikan dalam menjayakan inisiatif pendidikan digital. Dalam perkembangan lain, KPM menghormati sebarang keputusan Lembaga Peperiksaan LP sekiranya pelaksanaannya diurus mengikut protokol yang ditetapkan. Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ini kerana LP adalah badan bebas yang bertanggungjawab dalam konteks pelaksanaan peperiksaan negara. Ini berkaitan dengan urusan lembaga peperiksaan. Lembaga peperiksaan satu badan bebas, ya. Maknanya saya sendiri as a minister, kita menghormati protokol lembaga peperiksaan berkaitan dengan perkara yang dilaksanakan. Jadi sekiranya perkara-perkara yang dilaksanakan itu telah memenuhi protokol yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan, maka kami di peringkat kementerian menghormati keputusan yang dibuat oleh lembaga peperiksaan. Dan saya said ini satu independent body. Kalau menteri semua orang datang, menteri kata ini, that will create a chaotic scenario dalam konteks pelaksanaan peperiksaan. Sebab itu kita berpegang bahawa selagi mana lembaga peperiksaan mematuhi protokol-protokol yang ada dalam peraturan mereka, maka keputusan lembaga peperiksaan itu kita hormati.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berita tular di media sosial mengenai pembatalan kertas sejarah peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia 2021 bagi 15 pelajar. Pelajar Maktab Rendah Sains Mara Parit, Perak, Erika Maisara Roslan meraih gelaran juara pertandingan pidato Koperasi Sekolah Peringkat Kebangsaan 2022. Kemenangan itu membolehkan Erika membawa pulang hadiah lumayan, wang tunai berjumlah RM10,000. Pertandingan ini membuka tirainya dengan penyertaan 118 pelajar dari pelbagai sekolah di seluruh Malaysia. Bermula dari peringkat saringan yang dijalankan secara dalam talian pada Jun lalu, 10 peserta mara ke peringkat akhir hari ini. Membawa tema peranan korporasi dalam membangun ekonomi negara, Erika berjaya menambat hati juri dengan keyakinan yang ditonjolkan. Tempat kedua dimenangi oleh Izzah Atira Muhammad Idris dari Sekolah Agama Menengah Bestari Subang Jaya. Manakala Si Umasyan Cita dari SMK Shah Bandar Raya Klang meraih tempat ketiga. Pertama sekali semestinya saya lakukan pelbagai rujukan. Saya bertanyakan banyak soalan kepada guru pengiring saya, Cikgu Abdullah. Saya melakukan macam-macam persoalan dan saya perhatikan apakah tujuan utama pembangunan kecemerlangan ini dalam koperasi dan bagaimana koperasi ini berfungsi dalam negara kita, apa tujuan sebenarnya penubuhan ini. Hadiah disampaikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar yang turut merasmikan majlis penutup. Pertandingan ini adalah salah satu usaha Institut Koperasi Malaysia mempromosikan sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi di Malaysia. Ia juga bertujuan memupuk semangat berkoperasi dalam kalangan pelajar sekolah sekaligus mengetengahkan bakat generasi muda dan memperluas pengetahuan dalam bidang koperasi. Rata-rata pelajar IPT menyambut baik keputusan kerajaan meneruskan inisiatif pemberian baucer makanan percuma kepada pelajar B40. Mereka juga berharap skop bantuan lain perlu diberi penekanan khususnya keperluan dalam pembelajaran. Actually helps lah students sebenarnya sebab saya ada kawan-kawan yang actually ikat perut nak makan. Sebab kalau personally saya tak adalah experience benda tu lagi kan. Sebab kat sini banyak taraf hidup and sangat-sangat membantu sebab sekarang inflasi barang pun makin mahal. Baiklah juga sebab kehidupan student ni menggunakan banyak duit untuk sebab yalah makan untuk sekarang ni pun dah naik harga dah, bahan-bahan mentah dah naik harga. So bila KPT umumkan dia orang keluarkan voucher macam tu, saya rasa okeylah. At least adalah potongan harga untuk setiap makanan tu. Selain itu, bantuan lain berbentuk peralatan pembelajaran juga turut diperlukan oleh pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Golongan contohnya macam B40, maybe ni tak termasuk dekat arts punya cost saja. The cost untuk study, kalau the hidden cost selain yuran, selain nak bayar college semua, contohnya budak arts kena keluar canvas, kalau budak engineering kena keluar duit untuk beli machinery dorang. Maybe macam maybe some people boleh afford, but this B40 saya sendiri nampak dorang nak kena kumpul duit dorang, duit makan, duit hidup dorang tu pun susah. Maybe dari segi setiap kos dapat keluarkan bantuan daripada segi barang-barang yang diorang guna untuk pelajar. Ada juga yang mencadangkan bantuan ini ditambah peruntukannya supaya lebih ramai penuntut B40 mendapat manfaatnya. Boleh ditambahkan dari semasa ke semasa because it is not fair kalau some je yang dapat while others ada yang tak dapat kan. So why not kalau nak bagi tu golongan B40, kalau betul bagi dekat semua golongan B40 instead of macam pilih-pilih yang ni dapat yang ni tak dapat. Difahamkan dari 2016 sehingga kini, UiTM menerima lebih 40 juta ringgit daripada kerajaan yang dimanfaatkan lebih 50,000 pelajar dari seluruh negara. Voucher yang diberikan ini dalam bentuk tunai ini saya percaya pelajar boleh menggunakan untuk keperluan
keperluan mereka lah, khususnya keperluan akademik ataupun keperluan peribadi, perbelanjaan harian mereka. Khususnya dalam keadaan sekarang kos-kos pun meningkat, kita maklum tentang tersebut, maka sudah pasti dia akan membantu sedikit sebanyak pelajar-pelajar kita lah dari sudut menguruskan kehidupan mereka di kampus. Berkenaan food bank siswa pula, beliau memaklumkan pihaknya sehingga kini secara konsisten menerima bekalan berasaskan sumbangan daripada pelbagai pihak setiap bulan. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN pula wajar menaikkan pinjaman kepada pelajar di IPT bagi meringankan beban golongan itu. Ia khususnya untuk membantu penuntut yang menginap di luar kampus yang perlu membayar sewa dan mempunyai kenderaan sendiri. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Madria Nur Khalid Salimin berkata perbelanjaan pelajar kini semakin meningkat berikutan kos sara hidup yang semakin tinggi. Kalau ditolakkan dengan yuran pengajian, lebih kurang 1,500. Jadi pelajar-pelajar ni untuk sara hidup dia lebih kurang satu semester tu ada lebih kurang 1,500. Ditolak dengan bahan-bahan untuk buat tugasan, buku dan sara hidup. Lebih kurang dia spend untuk satu bulan tu 500 saja satu bulan. Jadi ditolak dengan perbelanjaan harian. Jadi dah sampailah semasanya untuk dinaikkan kadar pinjaman PTPTN ini supaya dapat menanggung sedikit pada pelajar ini beban keuangan mereka. Persoalan mengenai beban pelajar membayar semula pinjaman selepas tamat pengajian, menurut beliau, perkara itu boleh dinilai semula berdasarkan kadar pinjaman dan kemampuan penuntut itu sendiri. Ia termasuk memberi peluang kepada lepasan universiti menetapkan kadar bayaran balik lebih fleksibel agar tidak membebankan mereka kelak. Semalam, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Ahmad Masriza Mohamad berkata, KPT akan berbincang dengan PTPTN untuk menaikkan jumlah pinjaman kepada penuntut IPT. Harumichi Shibasaki menginjak usia 70 tahun ketika mula merakam video YouTube di rumahnya di sebuah perkampungan di Jepun. 5 tahun kemudian, warga emas ini sudah memiliki lebih 1 juta pelanggan menerusi tutorial seni yang dihasilkannya. Tidak seperti kebanyakan video di media sosial yang berlumba-lumba menarik perhatian, Harumichi menawan hati penontonnya dengan suara dan sifatnya yang menenangkan. Harumichi yang juga pesara guru mendedahkan idea memuat naik video ke alam maya datang daripada anaknya. Dia juga gemar mengajar serta berkomunikasi dan dengan jiwa pendidik dimilikinya, sudah tentulah ilmu seni yang dikongsi mudah difahami. Kebiasaannya dia melukis dan mewarna dan ada ketika turut menampilkan cucu-cucunya serta 2 ekor kucing peliharaannya. Berusia 74 tahun, kesemua proses penghasilan video dilakukan sendiri oleh Harumichi. Saluran Watercolor by Shibasaki turut menyediakan terjemahan bahasa Inggeris sekaligus menarik lebih ramai pengikut dari serata dunia. Selain YouTube, Harumichi juga aktif di Instagram, TikTok dan Twitter. いや、意外ですよ。だって僕の子供の頃はテレビもなかったんですもん。はい。そんな時代から思うと、こんな時代来るとは想像だにできなかったです。はい。ただ自分がそれに今直接ね、隅っこにいさせてもらって、もう夢のようですね。 Bersifat realistik, Harumichi mengakui kelebihannya melukis mungkin boleh bertahan untuk 5 tahun sahaja lagi kerana faktor usia. Justru dia nekat untuk berkarya sehabis baik supaya peninggalannya dihargai.
Ini pula mengenai artis muda dan karyanya yang unik. Memang banyak hasil seni menggunakan pelbagai medium ketika ini, namun melukis dengan mesin taip hampir tidak pernah didengari. Pada usia 25 tahun, James Cook telah menghasilkan potret selebriti dan mercu tanda popular menggunakan simbol dan huruf daripada mesin taip. Bekerja dari studionya di London, England, Cook menggunakan pelbagai jenis mesin taip untuk berkarya. Dia mula menghasilkan seni mesin taip pada 2014 ketika masih menuntut di college dan terjumpa konsep sama yang dibawa seorang artis pada era 1920-an. Cook menganggap cara itu tidak masuk akal sehinggalah mencubanya sendiri. I couldn't draw people's faces before doing typewriter art. In fact, I probably draw people better on a typewriter than I can draw freehand in sort of pen or pencil, just because I've done so many portraits. Tambah Cook, dia hanya membeli 3 mesin taip, selebihnya disumbangkan orang ramai yang memiliki mesin taip tetapi tidak menggunakannya. Tempoh untuk menyiapkan sesuatu lukisan pula antara 2 minggu ke 1 bulan. Ketika ini, Cook menumpukan perhatian untuk pameran karyanya yang berlangsung hingga Ogos. Dia juga berharap dapat mencatat nama dalam Guinness World Record dengan menghasilkan karya mesin taip terbesar di dunia. Hai adik-adik, hari ini saya akan perkenalkan koleksi yang dinamakan sebagai baju berayat kaligrafi. Baju berayat kaligrafi ini diperbuat daripada fabrik sutera merah dan disulami dengan jahitan daripada benang perak. Kalau adik-adik tengok di atas permukaan baju ini terdapat ayat-ayat kaligrafi. Adik-adik nak tahu tak ayat-ayat apa? Kalau di bahagian atas adik boleh baca kalimah syahadah dan di bawahnya pula merupakan ayat-ayat daripada ayat ke-144 daripada surah Al-Baqarah. Kain fabrik sutera merah ini merupakan kain kiswah daripada Kaabah di Mekah. Dan dipercayai kain ini dibeli oleh seorang yang mengerjakan haji untuk dibawa pulang sebagai tanda kenang-kenangan. Sukan Badminton Masters Malaysia, daripada 12 wakil negara dalam saingan pusingan kedua hari ini, hanya 5 berjaya ke skor akhir. Paling mencuri tumpuan 2 beregu wanita yang meneruskan kemarahan mengejutkan pemain pilihan. Bagaimanapun, cabaran negara dalam acara persorangan berakhir dengan tersingkirnya Ng Zi Yong dan Goh Jin Wei. Tidak ramai yang meletakkan harapan tinggi buat Anna Chin Yik Cheong dan gandengannya Teo Mei Jing berdepan pilihan kelima dari Jepun Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Namun selepas mudah memenangi set pertama 21-11, keyakinan kian menebal buat pasangan negara. Mereka mengesahkan kemarahan ke suku akhir, menamatkan set kedua 21-15 dalam keseluruhan permainan yang cuma memakan masa 38 minit. Kecemerlangan Anna dan Teo bagaikan menyuntik semangat buat satu lagi beregu wanita negara, Pearly Tan dan M. Tina, jelas berada dalam kelas tersendiri menentang beregu pilihan keempat juga dari Jepun Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Mereka juga menang straight set 21-14, 21-19 dalam tempoh 41 minit. Bagaimanapun tiada lagi kelibat pemain persorangan negara di suku akhir esok. Ng Zi Yong gagal meneruskan kemarahan apabila tewas kepada pemain Taiwan Chu Tien Chen. Lawan yang juga pilihan keempat kejohanan mengatasi Zi Yong 21-18, 21-16. Sebelum itu, persorangan wanita tunggal negara Goh Jin Wei juga tumpas kepada pemain Taiwan. Menentang Tai Zu Ying, pilihan kedua kejohanan, Jin Wei bermula garang menang set pertama 21-16. Namun 2 set berikutnya, Jin Wei bagaikan hilang punca, tewas mudah 7-21 dan 9-21. Bola sepak Piala FA, Terengganu FC mara ke skor akhir selepas menewaskan Kedah Darul Aman FC 1-0. Pertemuan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Asalkan awal Terengganu di hadapan penyokong sendiri membuahkan hasil menerusi tandukan Faiz Nasir pada minit ke-6. Babak kedua, Kedah pula meraih kelebihan selepas Terengganu kehilangan pemain import dari Senegal, Pepe Diakite, yang dibuang padam hanya 5 minit permainan bersambung. Kedah bagaimanapun gagal memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk mencari gol penyamaan. Tuan rumah kental bertahan untuk keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat.
Terengganu akan menentang satu-satunya wakil Liga Premier Kuching City FC pada suku akhir 23 Julai nanti. Kejuaraan tenis Wimbledon, Rafael Nadal dan Simona Halep menepati ramalan mara ke separuh akhir. Cuma mereka meniti jalan berbeza meneruskan kemarahan. Pada aksi suku akhir, Nadal berdepan pemain muda dari Amerika Syarikat Taylor Fritz. Tewas 3-6 pada set pertama, Nadal berhempas pulas bangkit memenangi set kedua 7-5. Namun Fritz sekali lagi mengejutkan apabila menguasai set ketiga 6-3. Nadal kembali memperkemas rentak menang set keempat 7-5 sebelum menamatkan set penentuan 7-5. Keseluruhannya perlawanan berlarutan sehingga 4 jam 21 minit. Pada separuh akhir nanti, Nadal akan berdepan satu lagi laluan sukar menentang pemain Australia, Nick Kyrgios. Kyrgios pastinya berbekalkan motivasi tinggi, layak buat pertama kali ke kelompok 4 terbaik di Wimbledon. Dia mara mengalahkan pemain Chile, Christian Garin 6-4, 6-3 dan 7-6. Dalam saingan wanita, bintang Romania Simona Halep yang menjuarai edisi 2019 mengetepikan cabaran Amanda Anisimova untuk menempah tiket ke separuh akhir. Halep menang straight set 6-2 dan 6-4. Lawan Halep nanti pemain Rusia Elina Rybakina. Pada suku akhir, Rybakina menudukkan pemain kelahiran Croatia Ayla Tomljanovic 4-6, 6-2 dan 6-3. Pemandangan indah matahari terbenam dan aktiviti payung terjun di Gunung Azmar, Iraq mengakhiri buletin didik. Saya Nur Halifah Ghani. Salam hormat dan kita jumpa lagi.